Bulan Syawal, bulan mulia. Adil ditegak, rakyat dijaga. Bulan suci, harapan bernyala. Undi bulan, dapat pahala. Lupakah kita siapa sebenarnya DAP yang selama ini memusuhi orang Islam dan juga ketuanan Melayu? Tidak kenalkah kita kepada wajah lelaki ini yang telah lama menyatakan kebencian terhadap penubuhan negara Islam dan turut menentang gagasan hudud Parti PAS? Siapakah yang lebih berkuasa dalam Pakatan Pembangkang? Siapakah yang sebenarnya mendapat keuntungan dalam Pakatan Pembangkang? Lim Guan Eng pernah berjanji untuk memberi sebanyak RM50 kepada guru-guru agama, tetapi sehingga kini ianya belum lagi dilaksanakan. Ramai yang terpedaya dengan janji-janji DAP. Allahyarham yang berhormat Muhammad Hamdan menang sebagai adun Permatang Pasir. Tetapi, mengapa beliau dinafikan tempat sebagai exco agama Islam bagi kerajaan negeri Pulau Pinang? Kita penat bekerja untuk memenangkan Pakatan Pembangkang. Tetapi apabila menang, mereka lupakan kita. DAP juga dalam masa yang sama telah mengagihkan RM7 juta kepada semua agama di Pulau Pinang. Sebelum ini, peruntukan RM7 juta ini hanyalah untuk agama Islam sahaja. Di bawah Undang-Undang Persekutuan, Islam adalah agama persekutuan. Oleh itu, ia berhak menggunakan wang kerajaan. Lain-lain agama bukan disekat, tetapi mereka harus menggunakan wang sendiri bagi membangunkan agama mereka. Sebenarnya, masyarakat Islam di Pulau Pinang sedang merasai kesan kerugian ini. Dasar Ekonomi Baru atau DEB dimansuhkan. DEB tidak pernah memilih bulu. Kenapa DAP nak mansuhkan juga DEB? Ulama bernama Badrul Amin ini betul-betul ikut ajaran ini di dalam lokap, tuan-tuan. Ulama-ulama ditangkap. Ulama yang saya cukup sayang, salah seorang daripadanya adalah Ustaz Badrul Amin. Sanggup mengajar saya tentang kebaikan, tuan-tuan dan puan-puan. Ulama yang betul-betul ikut ajaran-ajaran Quran dan hadis, tuan-tuan dan puan-puan. La ikra'a fid-din, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Apa saja yang berlaku di dunia ini mesti berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Semua telah dirancang oleh Tuhan. Tuhan mau kita katakan kebenaran. Memang Tuhan merancang supaya kita ini semua bangun dengan sendirinya menentang pemerintah. Hilang sesat ajaran. Saya walaupun seorang Kristen, tapi saya hafal juga surah Auna ayat ke-90. Inna Allah ya'muru bi'adli wa ihsan. Mengikut surah Auna ayat ke-90. Inna Allah ya'muru bi'adli wa ihsan. Betul. Sesungguhnya Allah menyuruh kita berlaku dengan adil dan penuh belas kasihan. Inna Allah ya'muru bi'adli wa ihsan. Turut hadir pada majlis ini beberapa pengundi Melayu dan penyokong PAS. Perkara itu diulas Mufti Perak Datuk Seri Harusani Zakaria. Tegas beliau, bagaimana orang Islam boleh mempercayai tafsiran yang dibuat oleh pemimpin bukan Islam berkenaan sedangkan dia tidak beriman kepada kitab suci agama Islam itu. Lebih daripada itu, satu penghinaan buat umat Islam. Dalam kempen pilihan raya yang berada sekarang ini, orang-orang yang bukan Islam menggunakan ayat-ayat Quran sebagai alasan dan dalam kempen mereka. Pada saya, kalau orang-orang bukan Islam menggunakan ayat Quran dalam kempen, seolah-olah orang Melayu ini, orang Islam sendiri sudah terlalu bodoh. Sehingga dia sendiri tidak tahu kitab suci Al-Quran. Apakah kita boleh percaya dengan tafsiran yang dibuat oleh orang-orang kafir? Jadi saya harap mudah-mudahan perkara ini jangan berlaku. Dia merupakan satu penghinaan kepada kita, penghinaan kepada agama kita. Maka itu harus dihentikan.
satu lagi hal, orang-orang kafir ini selalunya menyelewengkan benda-benda yang terwujud dalam kitab kerana mereka tidak percaya kepada kitab itu. Dalam manifesto DAP, mereka mahu menulis nama-nama jalan dan premis dengan tulisan Cina. Pada 24 Julai 2008, Jalan Purma telah ditulis dengan tulisan Cina. Apakah kita sanggup melihat rumah ibadat dan pondok tempat kita belajar agama ditulis dengan tulisan tersebut? Apakah ini contoh kepimpinan Umar Abdul Aziz yang dilaung-laungkan oleh Guan Eng? Apakah orang Melayu sudah terlupa dengan nama dan asal-usul DAP? Nama penuh DAP ialah Democratic Action Party atau disebut DAP. Ianya sama dengan sebuah parti di Singapura, iaitu People Action Party atau PAP yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Ini kerana dahulunya Kit Siang adalah bekas setiausaha kepada Lee Kuan Yew. Tidakkah suatu hari nanti Pulau Pinang akan menjadi Singapura yang kedua? Bukankah proses itu sudah pun bermula? Dan kenapa ia berlaku? Sebenarnya, semua perkara yang dilakukan oleh DAP di Pulau Pinang ini boleh dihalang oleh Ketua Pakatan Pembangkang. Beliau adalah anak jati Pulau Pinang yang dilahirkan di Ceruk Tok Kun. Mengapa Ketua Pakatan Pembangkang ini tidak menegur pun Lim Guan Eng dan Lim Kit Siang? Malah, bila orang Melayu hendak bersatu, Karpal Singh memberi amaran secara terbuka kepada PAS. Bolehkah Ketua Pakatan Pembangkang ini kita harap untuk membela dan memperjuangkan nasib orang Melayu? Sampai masa kita selamatkan Malaysia. Malaysia ini orang Cina punya, orang India punya. Jangan fikir Malaysia ini orang Melayu punya. Sejak Pakatan Pembangkang memerintah, sudah ada beberapa perkara yang mengejutkan kita berlaku. Antaranya, yang pertama, ladang ternakan babi terbesar di Selangor. Yang kedua, Teresa Kok mendesak agar azan subuh diperlahankan seperti di Singapura. Yang ketiga, Perak memberi tanah selama 999 tahun kepada penduduk-penduduk Kampung Baru Cina. Jangan lupa siapa mereka ini suatu ketika dahulu. Yang keempat, Xavier Jayakumar mengumumkan gereja terbesar semenjak merdeka akan dibina di Selangor tak lama lagi. Yang kelima, Kerajaan Selangor meluluskan binaan pusat kebudayaan Buddha di Bandar Utama Damansara yang letaknya tak berapa jauh dari Surau Asyakirin. Yang keenam, di Pulau Pinang sudah naik papan-papan tanda dalam bahasa Cina, sedangkan Jawi dicerca oleh Teresa Kok di Kuala Lumpur. Yang ketujuh, Wakil Rakyat PAS Shah Alam yang sudah dibeli oleh PKR membenarkan gereja Katolik menggunakan perkataan Allah, sedangkan dia bukan ketua agama Islam. Mengapa Sultan Selangor sebagai ketua agama Islam bagi negeri Selangor dipinggirkan? Orang Iban dah 100 tahun pakai nama Allah Ta'ala. Sebab apa? Barisan Nasional nak tukar. Dia nak ganti Tuhan ke? Dia bagi tahu nama orang pakai nama Allah ni kalau di kalangan orang ibadah lama. Biarlah. Pasal apa nak gaduh? Nak Selangor. Di Pulau Pinang, lagi saya di Pulau Pinang. Ketua Menterinya Cina. DAP. Oh, dari apa Anwar? Kamu Melayu, Bumi Putera, sokong Cina tu jadi Ketua Menteri. Kerana di Pulau Pinang, ramai orang, 70% Cina. Biarlah dia jadi Bagaimana dengan orang Kristian? Saya
Saya tahu orang Iban dari dulu, bila dia sebut Tuhan, dia sebut Allah. Allah Maha Besar, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau begitu, saya kata, biar dia salah. Dia Allah itu, dia nak sebut, biarlah dia Allah. Bagaimana hak kita guna istilah nama Allah? Saya kata, saya gunting dengan tuan-tuan guru, ulama-ulama Islam, tak ada masalah. Oleh itu saya minta Archbishop semua tolong sokong Pakatan Rakyat dalam nama itu. Saya minta Archbishop semua tolong sokong Pakatan. Saya minta Archbishop semua tolong sokong Pakatan Rakyat dalam nama itu. Hamba Ibrahim has created enough trouble for the country. Hamba Ibrahim harus bertobat. Lim Kit Siang telah sebut terang-terang di Dewan Rakyat di Parlimen pada 26 hari bulan Mei 2008 untuk menghapuskan ketuanan Melayu. Malangnya, tidak ada seorang pun yang beragama Islam dari PKR yang menentang. Kenapa? Kenapa ketua pembangkang yang beragama Islam dan berbangsa Melayu pun berdiam diri sahaja? Pada 5 hari bulan Ogos 2009, Jeff Ooi, Ketua Staf Pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang, telah menuduh Muhammad Razali Abdullah, Ahli Jawatan Kuasa Pusat Khidmat Krisis Sehenti Dewan Bandaraya Pulau Pinang sebagai ekstremis agama, hanya kerana Razali merupakan Ahli Jemaah Islah Malaysia, JIM. Exco Kerajaan Negeri Selangor, Ronnie Liu, pada 30 Julai 2009 telah mengarahkan Majlis Bandaraya Shah Alam memulangkan semula minuman keras yang dirampas dari sebuah kedai serbaneka di Seksyen 8 yang majoriti penduduknya adalah orang Melayu beragama Islam. Ronnie menyatakan bahawa bir bukanlah minuman keras. Anthony Loke, Ketua Pemuda DAP, dengan biadabnya menghina agama Islam dan memaki hamun Ustaz Rizwan T. Abdullah, Timbalan Presiden Persatuan Cina Muslim Malaysia, hanya kerana beliau menegur perbuatan segelintir kaum Cina. Kenalkah kita siapa di belakang DAP dan BAP? Tahukah kita bahawa pada tahun 1969 Lee Kuan Yew telah mengadakan hubungan antara Singapura dengan negara haram Israel bagi tujuan ekonomi dan ketenteraan setelah keluar dari Malaysia? Apakah agenda tersembunyi di sebalik PAP dan DAP? Jangan sampai nasi menjadi bubur. Kita mengakui Islam sebagai agama persekutuan, tetapi Malaysia bukan sebuah negara Islam. Nak dilaksanakan sesuatu seperti hudud, sekiranya mungkin kalau PKR atau PAS setuju tapi DAP tak bersetuju, ia tidak boleh dilaksanakan dalam Pakatan